Okey, selamat pagi murid-murid. Sesi pembelajaran kita akan diteruskan dengan tajuk perkongsian. Okey, pada hari ini kita akan lihat kepada ekuiti pemilik dan penyata kewangan perkongsian, iaitu bagaimana kita hendak sediakan ekuiti pemilik dan penyata kewangan perkongsian. Dalam kelas yang lepas kita telah belajar tentang penyata pengasingan untung rugi dan kita telah lihat bagaimana kongsi untung yang diperoleh dibahagikan di antara para pekongsi. Jadi dalam kelas hari ini, bagaimana kita nak rekodkan perkara tersebut ke dalam ekuiti pemilik dan seterusnya bagaimana kita nak sediakan penyata kewangan. Okey, untuk bahagian ini cikgu akan pilih untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar tentang cara untuk menyediakan ekuiti pemilik dulu. Okey, berbeza dengan penyata kewangan milikkan tunggal, komponen ekuiti pemilik untuk perkongsian, dia terdiri daripada akaun modal dan juga akaun semasa. Maksudnya dia sama seperti penyata kewangan milikkan tunggal, cuma komponen ekuiti pemilik sahaja yang berbeza. Okey, apa yang dikatakan sebagai akaun modal? Okey, akaun yang menunjukkan jumlah modal yang disumbangkan oleh pekongsi iaitu modal awal dan juga modal tambahan. Okey, ketika perkongsian ini dibuka, para pekongsi akan menyumbangkan modal. Jadi modal itu dikenali sebagai modal awal dan ada juga sesetengah pekongsi yang akan membawa masuk modal tambahan. Jadi kedua-dua perkara itu kita akan rekodkan dalam akaun modal. Okey, disediakan secara berasingan bagi setiap pekongsi. Contohnya kalau kita ada 3 orang pekongsi, kita akan ada akaun modal pekongsi A, akaun modal pekongsi B, akaun modal pekongsi C. Bergantung kepada bilangan pekongsi. Okey, jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsi akan direkodkan di bahagian kredit akaun modal. Jadi kita ikut prinsip catatan bergu. Okey, kita berikut prinsip catatan bergu sebab akaun modal ini adalah ekuiti. Ekuiti bertambah, kita akan kreditkan. Dan ini adalah format untuk akaun modal. Jadi, modal permulaan kita rekodkan di sebelah kredit. Okey, seterusnya modal tambahan jika ada dan kita akan tutup baki HB dan baki BB. Okey. Seterusnya ialah akaun semasa. Okey, apa yang dikatakan sebagai akaun semasa? Menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Dalam istilah yang ringkas, ini bermaksud apa yang perkongsian perlu bayar kepada pekongsi dan apa yang pekongsi perlu bayar kepada perkongsian. Okey, itu adalah memudahkan pemahaman kamu. Okey, disediakan secara berasingan bagi setiap pekongsi. Macam tadi, akaun modal kita kena sediakan secara berasingan bergantung kepada bilangan pekongsi. Okey, butiran-butiran yang terdapat dalam akaun pengasingan untung rugi juga akan dipindahkan ke dalam akaun semasa pekongsi. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang akaun pengasingan untung rugi. Jadi butiran-butiran itu juga kita dah lihat kepada pengiraan-pengiraan. Contohnya faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji. Okey, item-item atau butir-butir itu juga akan dimasukkan ke dalam akaun semasa. Okey, kita lihat yang seterusnya. Bahagian debit akaun semasa menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Okey, maksudnya di sini kita tengok bahagian debit, ambilan, faedah atas ambilan. Dalam istilah yang mudah, ini adalah apa yang perlu dibayar oleh pekongsi kepada perkongsian. Sebab tu dia kata tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Maksudnya pekongsi perlu bayar kepada perkongsian. Okey. Bahagian kredit akaun semasa menunjukkan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Okey, ini contohnya faedah atas modal. Okey, faedah atas modal ni perkongsian akan bayar kepada pekongsi. Gaji yang belum bayar saja, bonus pun yang belum bayar saja, faedah atas pinjaman pun yang belum bayar.
Jadi ini merupakan butir-butir atau item-item di mana perkongsian akan bayar kepada pekongsi. Okey, akaun pengasingan untung rugi ini adalah kongsi untung yang telah kita hitung dalam akaun pengasingan untung rugi. Kita akan bawa nilai tersebut ke dalam akaun semasa. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kaedah untuk menyediakan akaun modal. Okey, kita ada dua kaedah, iaitu kaedah modal berubah dan kaedah modal tetap. Okey, jadi kita tengok di sini, penyediaan akaun modal menggunakan kaedah modal berubah. Okey, apa yang dikatakan sebagai kaedah modal berubah ini? Mengikut kaedah modal berubah, akaun semasa tidak perlu disediakan oleh pekongsi, untuk pekongsi. Maksudnya dia akan ada satu akaun saja, iaitu akaun modal. Semua perkara-perkara yang kita nak rekodkan dalam akaun semasa akan direkodkan dalam akaun modal, sekiranya kita menggunakan kaedah modal berubah. Okey, semua item yang berkaitan dengan pekongsi akan direkodkan ke dalam akaun modal seperti berikut. Contohnya, ambilan, faedah atas ambilan, bank, aset, faedah atas modal, gaji, allowance, bonus, pengasingan untung rugi, faedah atas pinjaman. Semua perkara ini akan direkod dalam akaun modal pekongsi. Kalau kamu nak mudah ingat, kaedah modal berubah ini dia akan mengubah modal awal kita. Okey, maksudnya sebab benda-benda lain semua dah kita rekod dalam akaun modal, jadi modal awal kita nilainya akan berubah. Okey, seterusnya kita lihat dengan menggunakan kaedah modal tetap. Okey, mengikut kaedah modal tetap, akaun modal dan akaun semasa perlu disediakan. Kalau pelajar menggunakan kaedah modal tetap, kita akan menggunakan akaun modal, akaun semasa. Tapi kalau kita gunakan kaedah modal berubah, hanya akaun modal sahaja. Okey. Jadi hanya modal yang disumbangkan akan direkod ke dalam akaun modal termasuk modal tambahan. Maksudnya, kalau kamu gunakan kaedah modal tetap, kamu hanya akan masukkan modal awal dan juga modal tambahan. Okey. Perkara lain semua akan direkod dalam akaun semasa. Okey. Baki akaun modal pekongsi tidak berubah kecuali terdapat modal tambahan. Maksudnya akaun modal kalau ikut kaedah modal tetap hanya ada butiran berkaitan dengan modal dan modal tambahan. Sebab perkara lain semua kita akan rekod dalam akaun semasa. Contoh, ambilan, faedah atas ambilan, baki HB, faedah atas modal, gaji, allowance, bonus, pengasingan untung rugi dan faedah atas pinjaman. Okay, ingat, gaji, allowance, bonus ini kita hanya akan rekodkan gaji, allowance dan bonus belum bayar. Okay, belum bayar sahaja. Okay, kita lihat kepada contoh 9. Pada 1 Januari 2017, Nora dan Sugumaran menubuhkan sebuah perkongsian yang diberi nama Nora dan Sugan Enterprise. Nora dan Sugumaran masing-masing menyumbangkan modal sebanyak RM30,000 dan RM20,000 yang dimasukkan ke dalam akaun bank perkongsian. Berikut ialah maklumat berkaitan perkongsian mereka. Okay. Pada 1 April 2017, Nora membuat ambilan RM1,000 untuk kegunaan peribadi. Pada 1 Mei 2017, Sugumaran membuat ambilan RM1,500 untuk kegunaan peribadi. Pada 1 Julai 2017, Nora membawa masuk RM5,000 sebagai modal tambahan. Nora menerima gaji tahunan RM2,000 dan masih belum dibayar sehingga akhir tempoh perakaunan. Pembahagian untung bagi Nora dan Sugumaran masing-masing RM4,500. Okey, sediakan akaun modal dan akaun modal Nora dan akaun modal Sugumaran dengan menggunakan kaedah modal berubah, kaedah modal tetap. Jadi kita lihat dulu kepada kaedah modal berubah. Kalau kaedah modal berubah, kita hanya akan ada akaun modal sahaja. Jadi Januari 1 hari bulan, bank ini adalah modal yang dibawa masuk oleh Nora. Okey, bank RM5,000 ini adalah modal tambahan. Gaji
2,000, gaji belum bayar 2,000. Pembahagian untung rugi, okey, 4,500. Okey, ini ambilan yang telah dilakukan. Okey, ambilan 1,000 di sini kita campur semua dan kita tolak dengan ambilan baki HB 40,500. Kita pindahkan pada 2018 Januari 1 hari bulan baki BB 40,500. Sama juga untuk Sugumaran, kita ada modal awal 20,000 kita kreditkan, ambilan 1,500 kita debitkan, untung, kongsi untung 4,500. Jadi kita tambah kedua-dua nilai ini, kita tolak dengan 1,500, baki HB 23,000. Dan ini adalah baki HB. Okey, kalau kita gunakan, kita juga boleh sediakan akaun modal secara bentuk beruangan. Ini maksudnya benda yang sama, perkara yang sama, cuma kita bahagikan ruangan ini untuk Nora dan untuk Sugumaran. Okey, Nora dan Sugumaran. Maksudnya satu akaun modal sahaja. Kita agihkan kepada dua. Okey, kalau menggunakan kaedah modal tetap, kita kena buka akaun modal dan juga akaun semasa. Jadi saya akan tunjukkan di sini dengan menggunakan kaedah modal bentuk beruangan. Okey. So, kita ada akaun modal, bank. Ini adalah modal awal Nora, modal awal Sugumaran. Okey, ini adalah modal tambahan Nora. Dan kita tak ada perkara lain, butir lain. So, kita imbang dan tutup akaun. Okey, kita lihat kepada akaun semasa. Okey, akaun semasa kita akan masukkan butiran lain. Contohnya, ambilan Nora 1,000, ambilan Sugumaran 1,500. Tak boleh letakkan sekali ya, sebab tarikh dia berbeza. Okey, gaji untuk Nora, gaji belum bayar 2,000. Pengasingan untung rugi 4,500. Jadi kita tutup akaun dan baki kita dapat 5,500 untuk Nora dan Sugumaran 3,000. Sama juga kalau kita nak sediakan dalam bentuk T yang biasa. Akaun T yang biasa pun sama juga. Okey. Jadi seterusnya kita lihat kepada faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman akan didebitkan ke akaun untung rugi kerana dianggap sebagai belanja operasi perniagaan. Dia takkan masuk dalam akaun semasa sekiranya faedah pinjaman belum bayar sahaja. Okey, tengok faedah atas pinjaman yang belum bayar akan direkod di bahagian kredit akaun semasa. Hanya faedah atas pinjaman belum bayar. Jadi kita lihat contoh ni. Okey, Jamal dan Chong merupakan perkongsi dalam perkongsian JC pada 1 Januari 2017. Jamal telah memberi pinjaman sebanyak 20,000 kepada perkongsiannya. Kadar faedah atas pinjaman yang dipersetujui ialah 8% setahun. Bagi tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2017, perkongsian telah membayar faedah atas pinjaman sebanyak 400 kepada Jamal secara tunai. Jadi kamu tengok, faedah atas pinjaman adalah 1,600. Faedah yang telah dibayar 400, belum bayar 1,200. Jadi, dalam akaun semasa Jamal, kita akan rekodkan faedah atas pinjaman 1,200. Yang ini yang kita akan rekodkan faedah pinjaman belum bayar. Jadi, faedah atas pinjaman 1,600, kita akan rekodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, jadi sekian untuk hari ini.